Ya, Alhamdulillah Auda, sekarang kita mengikuti bersama dalam segmen Perkhidmatan Ugama di mana kita akan menyentuh mengenali terbitan College Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan. Jadi Alhamdulillah Nadirah ya, pada pagi ini kita telah pun menjemput seorang tetamu undangan kita iaitu yang merupakan penerbit kanan College Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan. Jadi kita perkenalkan bersama dengan kita iaitu Yang Mulia Puan Erna binti Omar. Ya, Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kami berdua ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Erna kerana sudi hadir ke Studio Pagi untuk berkongsi mengenai dengan terbitan buku College Ugama Perguruan College Universiti Perguruan Ugama Segawan ya, KUSB. Betul sekali. Selamat datang kami ucapkan ke Studio 4 di sini. Dan rasanya kita pun berbesar hati dan tidak sabar untuk mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan dengan terbitan-terbitan KUSB ini. Tapi untuk pertama kalinya mungkin kita ingin bertanyakanlah terlebih dahulu ya pada Puan, apa sebenarnya latar belakang terbitan-terbitan yang telah pun dihasilkan oleh KUSB ini sendiri. Silakan Puan. Okay, terima kasih. Sebelum itu dikenalkan dulu latar belakang pusat yang menerbitkan, yang menguruskan terbitan-terbitan KUSB iaitu Pusat Penerbitan. Sebelum ini sekarang ini dikenali dengan Pusat Penyelidikan dan Penerbitan yang baru dijenamakan semula namanya untuk jadi Pusat Penyelidikan dan Penerbitan. Sebelum ini lebih dikenali sebagai Pusat Penerbitan sahaja. Ini dari mula ditubuhkan di KUSB tahun 2007. Jadi pusat itu sudah mula mengeluarkan buku-buku terbitan KUSB. Setakat ini ada lebih daripada 50 tajuk buku-buku yang berbagai bidang. Tidak termasuk dengan tajuk-tajuk jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh KUSB dan monograf. Jadinya jumlah terbitan-terbitan lebih kurang dari 100 lebih tajuk sudah diterbitkan mulai dari tahun 2007. Setelah itu sekarang ini kali terakhir kami menerbitkan tahun 2023 dah sebanyak 8 tajuk, lebih kepada bidang pendidikan dalam 3 bahasa. Dalam 3 bahasa setakat ini terbitan KUSB dalam bahasa Melayu, Inggeris dan bahasa Arab. Dan ada lagi yang punya kelebihan lagi daripada terbitan dari KUSB adalah kami ada menerbitkan buku dalam tulisan Jawi. Bahasa Melayu lah, tulisan Jawi. Jadi untuk mengembalikan semula supaya lebih praktis dalam tidak tenggelamlah tulisan Jawi itu masih dapat dibaca. Alhamdulillah ya. Jadi itu sedikit mengenai dengan latar belakang ya tentang terbitan-terbitan yang dihasilkannya oleh KUSB. Dan seterusnya ni Puan Erna mungkin boleh kongsikan kepada penonton kita apa saja jenis-jenis ataupun bidang ilmu yang menjadi fokus utama terbitan KUSB ini. Okey, mengenai dengan fokus utama bidang KUSB, mengambil dari nama KUSB sendiri, College Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan. Jadinya majoriti penerbitan buku lebih menjurus kepada pendidikan dan perguruan. Terbitan ini khusus berkaitan dengan bidang-bidang perguruan yang menjadi rujukan terutamanya kepada para penuntut KUSB apabila menjalankan latihan praktik mengajar sebagai sandaran mereka bagaimana untuk membuat bahan bantu mengajar, bagaimana bagaimana mereka mengendalikan dengan anak murid. Jadinya dalam buku-buku tersebut ada dinyatakan seperti contoh adab penuntut guru dan ilmu guru dan penuntut, adab penuntut untuk kepribadian guru dan murid dan lebih kurang lebih itu contohnya kepribadian guru dan murid, bagaimana interaksi guru dan murid dan dari murid dan sekolah rendah dan menengah bawah. Majoritinya sekolah menengah dan menengah bawah bagi latihan praktik mengajar para penuntut di KUSB lah.
Selain itu tadi yang majoriti pendidikan. Ya. Jadi kalau dari segi buku, dari segi pendidikan perguruan juga ada diterbitkan jurnal perguruan, Jurnal, jurnal atau disumbangkan oleh pelbagai dari para akademik dan para pensyarah. Satu lagi yang dikenali sebagai monograf pendidikan. Satu buku kecil yang ringan sahaja yang dapat dalam satu buku ada tidak lebih kurang dalam maksimum 100 muka surat sahaja. Lebih fokuskan dalam bidang-bidangnya. Jadinya yang monograf ini sudah ada 15 siri sudah khas untuk bahagian pendidikan dan perguruan. Dan buku terbitan yang kedua, skop yang selalu diterbitkan ialah mengenai Ahli Sunnah wal Jamaah. Di Kupu SB ada menerbitkan siri panduan Ahli Sunnah wal Jamaah, ada buku kecil yang untuk bacaan ringkas untuk pengenalan sebagai tani Ahli Sunnah wal Jamaah lah. Dan jurnal juga ada diterbitkan khusus dengan jurnal kefahaman Ahli Sunnah wal Jamaah. Selain itu juga yang tadi disebut kira spesialnya mengenalkan kitab turas. Itu buku-buku lama mengenai pelajaran dulu akidah apa. Dan kitab turas antara satunya dia selalu diselaraskan dengan tulisan Jawi. Kitab turas ada selalu dua, antara yang berbahasa Arab ataupun tulisan Jawi. Jadinya dalam tujuan untuk memperkasa ejaan Jawi kita ni untuk membacalah. Jadi itulah yang dikongsikan ya oleh Puan Erdala sendiri berkenaan dengan jenis-jenis buku ataupun bidang ilmu yang menjadi fokus dalam yang menjadi fokus utama sebenarnya dalam terbitan Kupu SB ini. Jadi ketika Puan Erna tadi mengongsikan berkenaan dengan soalan ataupun berkenaan dengan jawapan yang tadi, telah pun kami kongsikan beberapa infografik ya berkenaan dengan beberapa jenis terbitan yang berbeza-beza. Ada yang menerbitkan buku, jurnal, monograf dan juga ada yang menerbitkan nasrah. Betul ni Puan ya? Yes, nasrah. Nasrah juga. Namun mungkin di kesempatan ini juga ingin sekali mengetahui ni Puan, apa sebenarnya proses yang dilalui oleh sesebuah manuskrip sebelum diterbitkan oleh Kupu SB? Silakan. Okey, terima kasih. Proses untuk menerbitkan buku di Kupu SB, di Kupu SB ada menyediakan satu borang untuk permohonan menerbitkan buku di Kupu SB. Boleh didapatkan di website Kupu SB juga, ataupun boleh di email daripada di email kepada Kupu SB lah untuk mendapatkan borangnya. Setelah kami menerima borang tersebut beserta dengan manuskrip, akan dinilai sekiranya memenuhi syarat, akan diterima ataupun tidak. Selepas itu permohonan akan sekiranya diterima, permohonan akan diteruskan dalam mesyuarat jawatankuasa penerbitan. Dalam mesyuarat jawatankuasa penerbitan, buku-buku ini akan untuk lantikan penilai. Buku-buku tersebut perlu dinilai dulu adakah sesuai untuk diterbitkan di Kupu SB maupun di Brunei Darussalam lah. Jadi bila sesuai, memang diteruskan dengan proses-proses penyuntingan dan seterusnya dan pembetulan hingga ke akhir proses, iaitu penerbitan. Biasanya ni apanya proses ya yang dilalui ini berapa lama mengambil masa untuk mendapatkan approval lah? Buat masa ni dalam 1 ke 3 bulan untuk membagi peluang pada penilai tertakluk pada ketebalan manuskrip juga. Sekiranya tidak terlalu tebal 100, boleh dalam masa sebulan diberi masa kepada penilai. Kalau lebih daripada 100 muka surat akan dalam jangka masa palingnya tu 3 bulan. Setelah itu baru proses pembetulan lah. Kalau pembetulannya perlu banyak diperbaiki, maksimum dalam 1 tahun. Baik. Jadi poinnya seterusnya ni mengenai dengan buku-buku terbitan Kupu SB ini. Jadi siapakah sebetulnya sasaran utamanya? Majoriti sasaran utama terbitan Kupu SB ialah para pensyarah, para akademik. Terbitan Kupu SB lebih bersifat
berat bacaan yang memerlukan kepada kajian, penyelidikan. Setakat ini lebih selain para pensyarah, yang kedua tadi ada disebutkan juga untuk para penuntut sebagai rujukan para siswa, para siswi. Untuk orang awam sasarannya ada buku-buku nipis yang diterbitkan seperti monograf. Itu adalah sasarannya pada orang awam. Selebihnya banyak buku jenis bersifatkan penyelidikan, lebih kepada para akademik. Akademik ya? Ya. Iya. Okey, jadi di sini kita kongsikan bersama ya, dapat kita saksikan di skrin kaca TV Auda. Kita ada memaparkan waktu jualan buku, iaitu dari hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu bermula 8 pagi hingga 12 tengah hari, 2 petang disambung semula hingga 4 petang bertempat di kedai buku bersebelahan perpustakaan. Jadi di sini juga kami kongsikan bersama ya. Tentang cara pembayaran mudah, kalau sekiranya tidak ada cash, mungkin boleh juga secara transfer ni puan ya. Yes. Dapat kita lihat di sini, tapi cuma ketika pagi sahaja kalau ingin membayar tunai ya. Kalau petang dan Sabtu haruslah menggunakan BIBD NextGen Wallet. Dan di sini di slide terakhir kami memaparkan berkenaan dengan tata cara menghubungi Pusat Penyelidikan dan Penerbitan Kupu SB, di mana untuk cara yang lebih mudah bis kita boleh sahaja imbas QR code yang ada untuk terus menghubungi dan ataupun untuk terus mendapatkan, bukan untuk menghubungi sebenarnya. QR code itu ada untuk bis kita imbas bagi menyaksikan katalog buku terbitan. Di sini juga ada dikongsikan email mereka, info@kupu-sb.edu.bn. Dan di sini juga ni Nurintan, kita ada disediakan beberapa contoh-contoh terbitan buku sebelumnya yang ada ya. Di antaranya kita di sini ada pendidikan sejarah Islam. Inilah terbitan tahun bila ni puan? 2023 pada tahun lepas ya. Jadi mungkin dapat melihat dengan lebih lanjut. Inilah ya buku pendidikan sejarah Islam di mana ditulis oleh Dr. Haji Ismail bin Abbas di sini. Jadi inilah di antaranya ya terbitan yang ada. Di antara yang lainnya juga adalah konsep sakafah dan implementasi. Kita ada apa tu nak dapat baca, kepribadian guru dan murid, dan juga konsep takhafah dan implementasi dalam kerangka pendidikan masyarakat Islam. Itulah ya beberapa contoh-contoh buku yang ada. Banyak lagi sebenarnya. Kupu SB. Betul sekali. Mungkin sekiranya kita ada waktu, mungkin dapat kita mengenal kitab Turaf, kemudian intervensi dan terapi dalam psikologi. Ini macam menarik rasanya dan juga warnanya pun sangat menarik. Warna lime di sana, warna hijau. Intervensi dan terapi dalam psikologi. Di antara salah satu terbitan mereka ya. Di sini ada lagi yang menarik juga, pengenalan pengajian ilmu hadis. Kita ada tulisan ataupun terbitan Arifin Omar. Kita ada juga yang lainnya dalam tulisan Jawi. Ulumul Hadis. Kita ada apa lagi? Banyak lagi lah dalam tulisan Jawi juga. Ini dalam tulisan Jawi. Bahasa Melayu tapi tulisan Jawi. Inilah yang puan katakan tadi kan, di antara keistimewaan terbitan Kupu SB, iaitu mereka menghasilkan buku dalam 3 bahasa. Ada bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Arab, dan ada terbitan dengan tulisan Jawi. Modul asas kemahiran tajwid Al-Quran. Okey, masa kita boleh baca Jawi ya. Boleh, alhamdulillah ya. Alhamdulillah masih boleh baca Jawi. Jadi itulah antara buku-buku ya terbitan dari Kupu SB. Dan seterusnya ni puan, soalan seterusnya, adakah Kupu SB merancang untuk memperluaskan lagi skop penerbitan pada masa hadapan? Sekiranya ada, mungkin ada bidang lain yang ingin diterokai. Setakat ini dalam perancangan, bahagian penerbitan ingin meluaskan lagi skop penerbitan lebih kepada sasarannya kepada pembaca anak muda tu yang dari sekolah rendah, berumur 4-5 tahun. Jadinya dalam perancangan mahu menerbitkan dalam 3 bahasa, memfokuskan kepada kemahiran bahasa Melayu, English dan bahasa Arab dengan konsep dengan buku aktiviti dan interaktif.
Jadinya disebabkan bahasa Arab sekolah Arab sudah semakin banyak. Jadinya sasaran juga untuk menyediakan berapa buku-buku untuk dalam bahasa Arab dijadikan sebagai buku aktiviti tetapi dalam bahasa Arab dan juga tulisan Jawi. Oh, sangat menarik ya dengan inisiatif-inisiatif yang ada dengan terbitan Kupu SB sendiri. Kita pun turut berbangga lah ya mendengarkan dan mengetahuinya Jua. Jadi ingin Jua mengetahui, dapat lagi mungkin Puan mengongsikan bagaimana sebenarnya orang ramai boleh mendapatkan buku-buku terbitan Kupu SB ini. Sangat menarik dengan 3 bahasa, dengan ada terbitan bahasa Jawi, tulisan Jawi dan sebagainya. Bagaimana mereka dapat mendapatkannya Puan? Selain daripada mengaga kedai buku fizikal yang terdapat di Kupu SB, boleh menghubungi melalui email dan info melihat daripada Facebook dan IG Pusat Penerbitan. Di dalam sana ada sekali akan dipromosikan buku-buku buku-buku terbaharu dan buku-buku yang berdasarkan dengan mengikut dia punya bidang. Sepertinya buku bidang pendidikan ada dikongsikan di IG dan Facebook dan boleh dihubungi melalui DM dan yang seperti lazimnya masa ni social media punya social medianya mungkin dapat dikongsikan Puan? Social medianya buat masa ini Facebook Penerbitan Kupu SB, IG Penerbitan Kupu _Kupu SB dan melalui email pusat.penerbitan@kupusb.edu.bn. Alright. Jadi mengongsikan sekali lagi apa yang telah Puan Erna kongsikan sebentar tadi. Sekiranya ada soalan ataupun mungkin ingin bertanyakan berkenaan dengan buku-buku terbitan ataupun ingin mendapatkan buku terbitan Kupu SB sendiri, bolehlah terus menghantarkan DM di Instagram mereka. Zaman sekarang memang harus begitu ya Puan. Itu lebih senang. Jadi di laman Instagramnya @penerbitan.kupusb ataupun melalui email pusat.penerbitan@kupusb-sp.edu.bn ataupun melalui laman Facebook Penerbitan Kupu SB. Waktu jualan buku juga sekali lagi kami kongsikan ya. Dari Isnin hingga Khamis dan Sabtu 8 pagi hingga 12.30 hari, disambung semula 2 petang hingga 4 petang, bertempat di kedai buku bersebelahan dengan perpustakaan. Ya, kedai buku maksudnya di Kupu SB. Ya, di Kupu SB. Bersebelahan dengan perpustakaan. Kedai buku dengan perpustakaan. Itulah ya. Jadi kepada Auda, bolehlah mendapatkan buku-buku terbitan dari Kupu SB ini. Ini ada dijual pada hari Isnin hingga Khamis dan juga Sabtu pukul 8 pagi hingga 12.30 hari dan disambung semula pada pukul 2 petang hingga 4 petang. Jadi Puan, kita berbaki lagi masa ni. Jadi apakah antara harapan saranan Puan? Silakan. Antara harapan dengan adanya pemberigaan melalui rampai pagi ini, Kupu SB dapat menerima banyak lagi manuskrip untuk diterbitkan di Kupu SB, terutama pada jurnal masani. Di Kupu SB ada jurnal perguruan, khusus bahagian perguruan, jurnal kefahaman ahli sunnah wal jamaah, dan insyaAllah Kupu SB ada menerbitkan 2 lagi jurnal. Satu jurnal International Journal on Social Sciences, Education and Social Sciences. Masa ni dibukakan masa dia punya penghantaran manuskrip. Dan satu lagi insyaAllah akan diterbitkan jurnal Ilturas, fokus kepada buku-buku kitab turas. Alhamdulillah. Jadi kami ingin ucapkan ribuan terima kasih ni Puan. Puan berkesudian datang ke Studio 4. Kita ni pun mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan dengan terbitan-terbitan Kupu SB. Di sini juga ada manuskrip dan juga terbitan, buku-buku terbitan Kupu SB sendiri dapat kita saksikan bersama. Dan kami harapkan mudah-mudahan lebih sukses ke depannya Puan. Dan insya-Allah kita akan bersua lagi dalam kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.